Okey, kita buka majlis kita, kelas kita pada hari ini dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amin ya rabbal alamin. Okey, semua boleh komen dulu tak? Sihat ke hari ni? Komen dulu, komen. Dah sedia ke nak belajar? Komen kat chatting sikit. Asfa, Nasriah dengan Intan. Alhamdulillah sihat. Sihat baru boleh belajar. Kalau tak sihat macam mana nak belajar? Okey. Fokus kan? Kalau sihat baru boleh fokus. Dalam setengah jam je. Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ni Ustaz bersihat. Jadi hari ni kita nak ulang kaji dulu topik lepas iaitu tahun 4. Apa topik ni ialah ni? Topik ni ialah tanda baca. Okey, semua tengok dekat slide Ustaz bulatkan ni. Tanda baca Ta, nun, dal, alif, tanda, ba, alif, ca, baca. Tanda baca. Jadi tanda baca ni ada berapa? Cuba tulis dulu. Cuba jawab soalan Ustaz yang pertama ni. Tanda baca ada berapa? Okey, Ustaz bagi pilihan lah. Ada 4 ke, ada 5 ke, ataupun ada 6. Okey. Cepat. Sila jawab. Salah pun tak apa. Ada 4. Okey. Jawapannya nanti saya bagi tahu ada 6. Asriyah kata ada 6. Aspa kata ada 4. Intan kata ada berapa? Oh. Aspa nak tukar jawapan. 5. Okey, jawapannya ialah 6. Ada 6 tanda baca. Okey, daripada 6 ni kita nak belajar 2 je hari ni. Tanda noktah bertindih dengan tanda pengikat kata. Okey. Yang lain tu awak kena baca lah. Okey, hari ni tak tengok tanda noktah. Nun, qaf, toha, noktah. Kalau dalam ujian ke dalam peksa disuruh eja noktah, awak kena ikut ejaan ni. Yang Ustaz bulat ni. Ustaz bulat ni nampak ni. Nun, qaf, toha. Ejaan dia ikut bahasa Arab. Okey. Faham tak? Kenapa qaf pula kan? Kenapa ta? Ini bahasa Arab. Faham? Faham ke faham? Kalau faham tulis faham. Okey, bagus. Jadi tanda noktah bertindih Eja bertindih barobar tayanun tindal yahadih. Bertindih dia punya cara nak tulis dia macam ni. Satu titik atas, satu titik bawah. Okey? Satu titik atas, satu titik bawah. Siapa yang tak pernah tengok? Kau semua pernah tengok? Okey, semua pernah tengok kan? Kalau pernah tulis pernah. Pernah tulis. Pernah tengok ke tak? Tengok. Tengok. Okey, bagus. So bila kita nak kat mana kita biasa tengok ni? Tanda letak bertindih ni Tanda untuk menulis dialog. Biasanya kita akan nampak dalam karangan dialog. Okey, karangan dialog. Contohnya kat bawah ni dia bagi. Siti, lepas tu nota bertindih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maknanya Siti yang tengah cakap. Kan? Kalau awak dapat skrip ke, buat drama ke, inilah skrip dia. Katalah sini namanya Asfa kan. Yang ini nama dia Intan. Sudah. Nama dia Intan. Okey.
Jadi Intan kata Waalaikumsalam warahmatullahi. Kat mana nokta bertindih dia? Ha, kat sini. Selepas nama. Kan senang kan nak faham. Okey, itu dialog lah. Yang kedua, kita guna untuk memperkenalkan atau menambah keterangan. Menambah keterangan ni nak bagi lebih terperinci. Contohnya, rukun iman 6 perkara. Titik. Lepas tu, rukun iman yang dia nak bagi tahu, rukun iman yang pertama, dia tulis dulu. Pertama, ada noktah, bertindih dulu baru beriman kepada Allah. Ha. Okey, nombor 3. Tanda memisahkan nombor surah atau nama surah pada nombor ayat dalam Al-Quran. Contohnya, ni biasa sangat nampak ni. Surah An-Nas, tanda noktah bertindih dulu baru nombor ayat. Baru nombor ayat. Okey. Ingat, surah An-Nas, tanda noktah bertindih baru ayat. Okay, yang terakhir ialah tanda yang menunjukkan nisbah. Ni kalau dalam matematik, contohnya dia bagi kat sini 20 tanda noktah bertindih 5. Maknanya 20 nisbah 5. Contohnya kalau awak nak bancuh jus oren ke kan, contohnya kan 20 ml air, 5 ml cordial jus, contohnya lah. Ataupun 20 cawan air, 5 cawan jus, contoh. Ini nisbah dia, contoh dia. Okey, faham tak? Faham tak setakat ni? Ada 4 kegunaan noktah bertindih ni. Okey, yang biasanya yang kita selalu guna ialah dialog, kemudian nak menunjukkan satu benda yang lebih terperinci. Yang ketiga, surah dan nombor ayat. Yang keempat, nisbah. Ini maksudnya dalam matematik ya. Dalam matematik. Okey. Tengok. Oh. Ini dah slide yang kedua. Okey. Faham tak sekarang ni? Faham Faham. Kalau faham tulis faham. Fahamlah juga. Fahamlah juga Bagus. Intan faham. Okey, lepas ni tengok awak ingat tak yang Sa'dan apa lagi? Nasriah. Nasriah faham tak? Faham sikit? Okey. Okey, tak apa. Nanti kita tengok apa kegunaan, apa contoh soalan. Okey, nombor 2. Nombor 2, kita nak tengok tanda pengikat kata. Okey. Tanda baca kan ada 6. Tanda baca ada 6 kan? Okey, tanda baca ada 6. Yang pertama yang kita dah tahu tadi noktah bertindih kan? Noktah bertindih macam ni. Okey, nampak tak Ustaz tengah conteng-conteng ni? Nombor dua ialah tanda pengikat kata. Tanda pengikat kata ni. Tanda pengikat kata. Okey. Biasa tak tengok tanda pengikat kata ni? Cuba komen sikit. Komen. Pengikat kata ni. Cuba komen. Asfa, Nasriah, Intan. Tak selalu. Okey. Okey tu. Okey, jadi kita nak tengok tanda pengikat kata ni biasanya guna waktu bila? Tanda mengapit yang pertama. Tak pernah nampak?
tanda mengapit cakap ajuk dan petikan langsung daripada bahan bertulis. Contohnya tengok. Contoh dia bagi, kamu hendak ke mana? Tanya Mariam. Kamu hendak ke mana? Tanya Intan kan kepada tak ada kepada. Dia tanya Mariam je. Okey. Tengok sini. Ada tanda dia guna tanda nokta bertindih dulu. Lepas tu dia ada tanda pengikat kat sini. Nampak tak? Okey, cara nak tulis dia. Cara nak tulis. Awak jangan tengok yang contoh ni. Yang ni awak jangan tengok Awak mula tengok mula-mula sekali. Mula-mula sekali awak tengok. Ui, sakit. Mula-mula sekali awak tengok ni nombor 1. Tanda pengingat kata. Ni pun tanda pengingat kata juga. Dia mesti ada awal dengan akhir. Buka dengan tutup. Sebelum tutup ada tanda soal dulu. Lepas tanda soal baru ada tanda koma. Dia ada 3 tanda kat sini. Koma, tanda soal, koma, lepas tu baru tanda pengikat kata. Okey. Apa ditulis? Kamu hendak ke mana? Tanda soal, koma, pengikat kata. Tanya Mariam. Okey. Apa? Macam nak faham benda ni kan? Okay, biasanya dalam soalan, dia akan suruh awak isi tempat kosong tau. Itu je sebenarnya. Isi tempat kosong. Sama ada dia bagi yang awal ataupun yang akhir. Itu je. Jadi awak tulislah balik. Tulis je balik tanda pengikat kata. Kalau yang awal 99 bentuk dia. Kalau yang akhir bentuk dia 66. Okey. Itu yang pertama. Nombor 2, cuba tengok nombor 2. Izzah dah join. Okey, bagus. Okey, Izzah, komen sikit. Sihat tak? Komen, sihat. Kalau sihat, tulis sihat. Okey, sihat tu Sihat je, Alhamdulillah. Bagus. Okey, tengok depan. Tengok dekat komputer Ustaz ni. Nombor 2, tanda mengapit istilah yang mempunyai arti khusus. Apa dia kan? Contohnya, Ali sedang membaca kitab itu, glossary. Nama buku tu glossary. Nama buku tu adalah glossary, tajuk buku tu. Jadi dia buat pengikat kata. Pengikat kata tajuk buku. Nombor 3, tanda mengapit judul rancangan karangan puisi atau bab buku yang digunakan dalam ayat. Contohnya, segmen Nona ditayangkan pada jam 2 petang. Ni adalah contoh tajuk rancangan TV Nona. Kalau Nona kalau kita tak tulis ni, dia tak tahu Nona ni apa. Nona ni nama orang ke apa kan? Ataupun gelaran seorang perempuan ke? Kan ni nama rancangan tu. Jadi bila nama rancangan dia kena letak pengikat kata, barulah faham. Oh, ini ialah satu rancangan Nona. Siapa yang pernah tengok rancangan Nona? Cuba komen. Nona mana pula? Tak sangat. Pernah? Okey. Nona kat TV tu. TV3. TV3 ada cerita Nona. Pukul berapa tak tak ingat. Tak tahulah sekarang ada lagi tak. Dia cerita pasal macam-macam lah. Macam-macam tentang perempuan punya fashion, apa. Sepi ke apa ke Ustaz, tak ingat. Dah lama sangat. Okey. Bagus. Nombor 4, tanda petik tunggal. Okey. Tadi 66 dengan 99 kan? Yang ini 9 dengan 6 je. 9 dengan 6. Digunakan pada ayat yang sudah
diapit oleh tanda pengapit kata. Contohnya dalam satu dalam satu ayat dah ada pengikat kata ni 99 ni, nampak tak? Tapi dalam 99 dengan 66 tu ada pula satu lagi tajuk. Dia kata daftar kata bahasa Melayu. Rujuklah daftar kata bahasa Melayu untuk menyemak ejaan Jawi, kata Ustaz Arif. Okey, kata Ustaz Arif kat belakang kan. Bila awak baca ni, kata Ustaz Arif mesti ada pengikat kata dulu. Pembuka ni yang ini, 99 ni. Penutup dia yang ini, 66. Ustaz Arif kata, rujuklah daftar kata bahasa Melayu. Daftar kata bahasa Melayu ni pun dah satu yang khusus. Maknanya mungkin dalam internet ke, dalam satu kitab khas ke. Jadi dia mesti ada tanda pengikat kata kan. Tapi disebabkan pengikat kata tu dah ada di awal ni. Di awal-awal kita dah ada dah. Jadi kita tak letak 99, kita letak 9 je. Satu je, tunggal. Namanya tunggal Okay. Nak bagi faham, kita tengok dulu latihan. Bila dah faham, barulah faham bila buat latihan. Okay. Sekejap Ini kenapa ni? Okay. Okay, sebelum buat latihan sekejap, kita nak tunjuk dulu contoh. Okay, ni dah karangan laporan, karangan jemputan. Okey, dia kata Jawatan Kuasa Pelaksana Majlis Tadarus Al-Quran Sekolah-Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia Peringkat Daerah Hilir Perak. Okey, nampak tak Ustaz tengah baca ni? Tengah baca yang ni petikan yang atas ni. Okey. Okey. Dapat tak? Ke tak? Tak tahu Ustaz baca yang mana. Nampak tak? Kalau nampak tu yang nampak. Okey, bagus. Jawatan Kuasa. Okey, dia jemput orang ramai untuk datang. Dengan sukacita menjemput bukan orang ramai guru besar Sekolah Kebangsaan Hilir Perak. Okey, dia kata ke Majlis Tadarus Al-Quran kan. Okey, Ustaz nak tunjuk kat mana dia gunakan tanda noktah bertindih. Okey. Tengok pada. Noktah bertindih dulu. Baru tarikh 24 April 2008. 24 April kat tengah 2008. Okey, ini ialah maklumat terperinci, info lanjut ni. Okey. Lepas masa noktah bertindih dulu baru 8.30 pagi. Tempat noktah bertindih Sekolah Kebangsaan Seri Setia. Okey, last sekali ada tagline, moto. Ada tagline apa ni? Tagline ni macam moto lah. Moto atau moto? Moto sekolah. Moto. Kata-kata lah macam satu kata-kata hikmah ke ataupun slogan ke. Ni slogan. Al-Quran teras modal insan. Okey. Ada tanda pengikat kata kat sini. Okey, ni contoh dia. Contoh. Okey, sekarang kita nak tengok latihan. Okey, latihan. Okey, latihan ni ada 8 minit lagi. Awak ada kertas tak? Ustaz guna komputer, guna laptop. Ustaz guna laptop. Ada kertas? Okey, buat sekarang. Kenapa? Kenapa Izzah? Ada persoalan ke?
kat situ. Buat apa tak faham. Okey. Jawab soalan ni. Tanya salin. Tulis terus jawapan. Tulis jawapan terus. Okey Sekejap. Mana ni? Sekejap. Okey, ada buat yang A ni. Buat yang A. A, B, C ni. Okey, buat yang A, B, C. Awak kena buat apa? Sekejap. Okey, yang pertama dulu. A dulu. Rakyat Malaysia ter, Noktah bertindih berbelia kaum Melayu, Cina, India dan lain-lain. Sekarang ni nokta bertindih ni tak tersusun, awak kena tulis balik. Dia tak sepatutnya kat sini, dia sepatutnya dekat jap lagi saya tulis. Awak buat dulu. Betulkan penggunaan tanda baca pada ayat di bawah dan tulis semula ni. Semula tulis balik. Awak tak payah salin, awak tulis terus jawapan. Okey, kalau dah siap yang dah siap A bagi tahu. Buat dulu. Boleh boleh buat tak? Kalau boleh buat tulis boleh. Ha. Okey, yang A tu siapa yang dah siap ataupun yang tengah buat? Boleh komen tak? Okey, bagus. Bagus. Kalau ada buku terus buat lah. Okey, bagus. Dah siap. Okey. Izzah. Izzah dengan Intan tengah buat ke? Apa ni? Nasria kalau siap boleh buat nombor yang B eh. Okey, ada 4 minit lagi. Dah siap ke? Siap belum? Okey, dah siap. Okey. Yang A dulu, kita tengok yang A dulu eh. Okey, rakyat Malaysia. Okey, saya tulis. Rakyat Malaysia berbilang kaum
Nokta bertindih. Okey, sini baru tulis Melayu. Melayu. Cina. India. Alif Ya Nun dan lain-lain. Cantik yang tulisan. Okey. Kat mana titik dia tadi? Titik dia selepas berbilang kaum. Betul tak? Okey, baik. Boleh. Cantik. Ha. Okey, betul tak? Siapa yang betul buat macam ni? Siapa yang betul? Siapa yang betul buat? Siapa yang buat betul? Okey, nombor dua. Nombor dua. Nombor dua, Ustaz tak tulis lah terus bagi jawapan ni. Tarikh peperiksaan uh, ni, nota bertindih ni nombor tiga tau. Tarikh ni nombor empat. November nombor lima. 2008 nombor enam. Betul tak? Betul. Siapa yang susun betul? Okey. Dia titik, nokta bertindih tu je yang awak kena hati-hati Okey, tak siap lagi, tak apa. Okey, nombor empat. Yang C, kuih tradisional Koci, lemang dan ketupat. Okey, kuih tradisional. Okey. Ni nombor tiga. Nombor tiga. Koci nombor empat, lemang nombor lima dan nombor enam, ketupat nombor tujuh. Saya okey. Awak buat macam mana? Yang kat mana silap? Tarikh silap ke nota bertindih? Oh, okey. Nanti buat betulan. Tarikh Awak buat apa? November dulu. November dulu baru 4 dengan 6 4 dulu. 4 dulu baru. Oh, 4 dulu. Oh, yalah. 4 dulu lah kan? Oh, okey. Nokta bertindih dulu baru 4 tau. Okeylah. Itu saja. Nanti Ustaz bagi kerja rumah. Ada kerja rumah sikit. Mungkin yang belah atas ni. Kerja rumah ni ingatan. Tak banyak, sikit je. Okey. Yang ini. Ustaz akan bagi kerja rumah kat awak nantilah. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Semoga awak akan menjadi lebih baik pada masa hadapan dan lebih rajin dan lebih cemerlang, gemilang, terbilang. Okey, terima kasih Nasriah, Iza, Asfa dengan Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.